Apa saja ujian yang datang kepada dia, apa saja perkataan orang kepada dia, pujian, cacian, hinaan, dia tetap macam tu. Hati dia untuk Allah, hati dia untuk redha Allah, hati dia bukan untuk siapa-siapa. Ini orang yang benar memiliki iman seperti mana iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih tu sifat manusia. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah kerana kasih sayang limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang himpunan kita. Allah ialah Tuhan yang berkuasa, yang bagi kebaikan, yang bagi segala-gala keadaan. Tak ada satu perkara pun yang hadir lalu daripada kehidupan kita melainkan semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ni ada benda yang Allah izin dan ada benda yang Allah tak izin. Ada benda yang Allah redha, ada benda yang Allah tak redha. Ada benda yang Allah izin dan Allah redha. Ada benda yang Allah izin tapi Allah tak redha. Ada benda yang Allah tak izin tapi Allah redha. Ada benda yang Allah tak izin, dalam masa yang sama Allah pun tak redha. Dan kita berharap daripada Allah Subhanahu wa taala perhimpunan kita dalam majlis ini menjadi satu keredaan, menghadirkan satu keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita satu nilai nikmat iman yang cukup besar. Satu perkara yang menjadi mujahadahnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak ada satu orang pun yang hidup atas dunia ni sampai bila-bila. Kita semua akan pasti melangkah balik ke negeri akhirat dalam keadaan apa sekalipun. Sekarang ni kalau Allah redha dengan kita, takdir kita mati, mati kita. Kalau sekarang ni Allah tak redha dengan kita, Allah sedang murka pada kita, takdir kita mati, mati kita. Tak ada orang boleh hold kematian dia. Tak ada orang boleh halang bila dia nak mati. Bila Allah datangkan satu ketetapan, kalla idza balagatit taraqi, bila ruh sampai kat gharghar, wa qila man raqa, maka akan ditanyakan kepada dia, sekarang ni ubat mana yang boleh pulihkan kamu? Siapa boleh datangkan kesihatan balik pada kamu? Tak ada. Masa tu bila Allah Ta'ala takdir putuskan kematian, mati kita. Wa zanna annahu al-firaq, dan itulah saat perpisahan dari kita dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq, sakit mati. Yang kata sakit bukan kita, bukan doktor. Yang kata sakit ni Allah yang menciptakan mati. Allah kata mati itu sakit.
Kerana itulah tuan-tuan dan sekalian, Nabi SAW sanggup mujahadah dalam kehidupan dunia ni supaya lepas mati kita tak ada lagi kehidupan yang sakit. Bila Sayyidina Ali karramallahu wajhah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan puan-puan boleh buka dalam kitab tafsir suratul insan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dia diuji, Allah Ta'ala takdirkan anak Sayyidina Ali, Hasan wal Husain, dua-dua dalam keadaan demam yang sangat panjang. Ketika tu sahabat ni sahabat, bila Allah Ta'ala hadirkan satu ujian, apa yang dia buat? Mula-mula sekali datang pada ketaatan kepada Allah, dia tunaikan salat, dia minta kepada Allah dalam keadaan masih lagi anak ni sakit. Lantas Sayyidina Ali karramallahu wajhah buat nazar. Nazar apa? Nazar untuk berpuasa selama 3 hari seandainya Allah Ta'ala menyembuhkan Sayyidina Hasan dan Husain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrat kekuatannya, Allah Ta'ala telah menyembuhkan Sayyidina Hasan, Allah Ta'ala telah sembuhkan Sayyidina Husain. Maka tak kala itu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu karramallahu wajhah menyempurnakan nazar beliau. Hari pertama, tak kala beliau nak berpuasa, bersahur, hari itu juga Sayyidatuna Fatimah Zahra bekerja dengan susah payah dia mendapat upah roti, upah tepung dibuat roti dan tas dipersiapkan roti untuk dimakan ketika berbuka. Ketika nak buka tu, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan ada orang datang ketuk pintu. Buka pintu, tengok, kata Sayyidatuna Fatimah, wahai Ali, ada orang-orang miskin ni lapar, macam mana? Sayyidina Ali karramallahu wajhah tanya, wahai Fatimah binti Rasulullah, macam mana? Apa pandangan kamu? Kata Sayyidatuna Fatimah Zahra, wahai Ali, kesian mereka miskin, aku cadangkan kita bagilah makanan kepada mereka. Maka tuan-tuan dan puan sidang penonton sekalian, Sayyidina Ali karramallahu wajhah kata, kalau macam tu kita bagi pada mereka. Maka diberikan makanan tu pada mereka. Malam itu berbuka puasalah Sayyidina Ali dan seluruh ahli keluarga dengan air. Esok puasa lagi. Sayyidatuna Fatimah Zahra hari itu pun dapat lagi tepung, diuli, dibuat roti, dan ketika mana hampir waktu berbuka, mereka pun dah siap sedia untuk makan. Dan ketika itulah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan lagi ujian. Dengar ada orang ketuk pintu. Sayyidatuna Fatimah Zahra kata, wahai Ali, ini ada nak yatim lapar ni, apa pandangan kamu? Wahai Fatimah, kata Sayyidina Ali. Fatimah kata, wahai Ali, kesian mereka nak yatim, mak tak ada, ayah tak ada, aku cadangkan kita bagi makanan ni pada mereka. Lantas makanan tadi diberikan kepada anak yatim. Berbukalah puasa Sayyidina Ali hari itu lagi dengan air. Maka tuan-tuan dan puan sedang penonton sekalian, hari ketiga berlalu dengan mana Sayyidina Ali berpuasa lagi. Sayyidatuna Fatimah Zahra uli tepung lagi, bersiap sedia nak makan. Tak kala tu ada lagi orang ketuk pintu. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah tanya isteri dia, wahai Fatimah, siapa tu? Sayyidatuna Fatimah Zahra kata, ya Ali, ini ada tawanan perang yang dalam keadaan kelaparan. Sayyidina Ali kata, apa pandangan kamu wahai Fatimah? Fatimah kata, wahai Ali, aku cadangkan kita bagi. Semoga Allah lunakkan hati mereka untuk agama. Tuan-tuan dan puan sekalian, diberikan makanan pada hari yang ketiga tu juga kepada orang-orang tawanan perang. 3 hari berlalu tanpa makan. 3 hari berlalu kerana apa? Kerana menunaikan hak orang lain. Inilah keadaan keluarganya Nabi SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguji mereka dengan ujian ni, betapa redanya Allah dengan mereka. Sehingga Jibril AS telah datang kepada Nabi SAW bersama dengan ayat Al-Quran, menunjukkan redanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidina Ali dan seluruh ahli keluarga beliau. Nabi SAW datang ziarah Sayyidina Ali di rumah. Sayyidatuna Fatimah Zahra, anak baginda, di rumah dalam keadaan mereka kelaparan. Tak ada siapa tahu keadaan mereka melainkan Allah. Nabi SAW sampaikan khabar gembira daripada ayat Al-Quran, surah Al-Insan yang kita duk baca selalu.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Mereka bagi makan makanan yang mereka cintai, makanan yang mereka perlukan. Kalau tak makan boleh bawa mati. Mereka bukan peduli mereka mati, tapi yang mereka risau ialah agama ni mati. Yang mereka risau macam mana agama ni hidup di depan mereka, walaupun nyawa mereka bagi untuk agama. Inilah tarbiyah Sayyidina Ali, inilah tarbiyah agama yang diberikan oleh Nabi. Mereka hidup atas dunia, kaki-kaki mereka melangkah atas dunia, tetapi jantung hati mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Keinginan mereka bukan kehidupan dunia, keinginan mereka ialah macam mana redha Allah atas dunia dan mereka melangkah dalam syurga di negeri akhirat. Keinginan mereka hidayat. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka bagi makan makanan yang mereka perlukan, makanan yang mereka cintai, makanan yang mereka nak patut makan ke dalam keadaan kelaparan. 3 hari berlalu kepada siapa? Miskinan, pada orang miskin, wa yatiman, pada anak yatim, wa asira, dan pada tawanan-tawanan perang. Dan Allah Subhanahu wa taala rakamkan pula perkataan mereka. Mereka tak bagi tahu siapa-siapa, mereka tak cakap dengan siapa-siapa. Perkataan tu hanya berada di dalam lingkungan mereka, dalam rumah mereka. Hari ni kita bagi satu benda kat orang, kita kata ni saya bagi ni ikhlas ni untuk Allah ni. Ikhlas, kita tak bagi tahu siapa-siapa yang kita ikhlas. Bagi, sembunyikan apa yang kita bagi kepada orang. Yang kita harap cuma redha Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali? Allah rakamkan dalam Quran. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah Ta'ala firman apa tadi? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami bagi makan kepada kalian, kepada kamu semua, liwajhillah, semata-mata untuk Allah redha pada kami. Kami tak peduli orang cakap apa, kami tak peduli orang kata apa. La nuridu minkum jazaa, kami tak perlukan apa-apa balasan pun. Wala syukura, wala syukura. Walaupun ucapan terima kasih tak payah. Orang yang ikhlas ni, ucapan terima kasih daripada orang boleh tak mau. Sebab yang dia harap apa? Yang dia harap Allah terima. Dan apa yang mereka nak? Muttaqiina fiha 'ala al-ara'ih la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Hari itu wala nakhafu min rabbina yawman 'abusan khamtarira. Hari itu Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan mereka daripada keadaan kerutan wajah kerana siksaan teruk keadaan mahsyar, dan Allah siapkan kepada mereka keselesaan di mana? Di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia tak selesa tak apa, mujahadah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah redha dan sayang. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan hari ini kita dah masuk dalam Muharram. Jadi satu perkara yang kita nak muzakarahkan ialah perjalanannya dakwah, perjalanan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan saya hari tu dengan sahabat-sahabat, kami dapat daki Ghar Thur, Jabal Thur, Bukit Thur. Selalu duk cerita, duk ceramah tentang Bukit Thur. Kalau bawa jemaah umrah pun kita tak naik, daripada jauh saya tengok bah parking kat tepi, jemaah umrah turun. Ya tuan-tuan tu, yang tuan-tuan tengok tu, itulah Ghar, itulah atas tu ada Ghar Thur, ada Jabal Thur kat atas, ada Gua Thur kat atas tu. Bukit tinggi, Masya Allah. Kita tak naik pun. Sebab apa? Sebab tak termasuk dalam package itu ya. Tapi orang yang mencintai. Hari tu saya bawa jemaah yang lepas bulan 11. Ada anak-anak muda yang semangat semua ni. Anak-anak muda yang semangat. Malam tu habis dia umrah, saya pakai ihram, Allah takdirkan demam pula masa tu kat Mekah. Saya dah duduk terhelai dah dekat lobi hotel tu. Lepas anak muda ni turun dengan track shoot, dengan lampu, dengan kasut sport, nak ajak, Ustaz jom kita pergi panjat Jabal Thur. Kita nak tengok macam mana Nabi SAW punya tempat persembunyian dekat atas tu. Duduk dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu 3 hari. Tuan-tuan, saya
kalau ikut semangat masa tu nak pergi, tapi demam ya Allah, dengan pakai ihram, dengan kepala pening, dengan nak muntah. Saya kata tak apa, saya tolong bagi tahu cara je lah macam mana nak pergi tahan taksi sekian, bagi tahu sekian, harga sepatutnya sekian. Tuan-tuan naiklah, nanti hantar gambar kat saya pun. Alhamdulillah saya dapat tengok gambar, tuan-tuan. Tapi kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak rasa sendiri macam mana susah perik dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih juga. Beberapa hari lepas kami dapat panjat Jabal Thur, yang kita duk baca dalam sirah ni. Ya Allah, kita cuma baca Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah baginda, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi keluar dalam keadaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah gantikan tempat tidurnya Rasulullah. Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagi tahu pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah perintahkan kita untuk hijrah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ni, tuan-tuan, dah siap dah kelengkapan. Dia faham mansyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia faham apa kehendak, keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukannya ya ke ya Rasul, okey dah boleh hijrah, okey apa benda kelengkapan nak bawa? Tak. Dia tak tanya langsung. Sebab apa? Dia dah tahu dah. Dia dah tunggu dah. Dia dah standby dah. Di saat datangnya perintah tu, jalan dah. Dia dah siap ahli keluarga dia. Dia dah targhib seluruh ahli keluarga dia untuk menjadi orang-orang kanan dalam peristiwa hijrah. Semua dipersiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi SAW bila keluar daripada rumah Rasulullah, buat tawaf wida', terus pergi rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, daripada rumah Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu tuan-tuan sekalian, pergi umrah, rasailah macam mana keadaan rohaniatnya tempat mula sekali Nabi buat kerja dakwah ni. Berapa ramai orang yang pergi umrah, keluar masuk hotel, lepas tu pergi Masjidil Haram, rasa nak pergi, rasa tak mau pergi. Ada orang yang sembahyang dekat surau hotel, ada lagi dahsyat sembahyang dekat bilik hotel lah. Turun Masjidil Haram pun tak mau. Duduk Malaysia, ya Allah nak pergi Masjidil Haram, ya Allah kalaulah dapat pergi Masjidil Haram. Tapi bila dah sampai dekat Masjidil Haram, duduk dalam hotel, selesa, sejuk, selimut tebal, nak turun pula malas, tak nak buat tawaf sunat pun segan. Dulu Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, sehari nak buat 3-4 kali umrah pun boleh. Sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak main sini nak buat umrah, tuan-tuan kena mohon tasrih, kena minta pula, tak kena mohon. Bukan terus main boleh terus buat umrah. Sekarang ni dah tak ada dah, zaman tu dah tak ada dah. Sekarang ni tuan-tuan main, duduk sini nak kena download pula application Tawakkalna. Lepas tu dalam application tu tengok pula ada, kalau warna purple, maksudnya tuan-tuan kena duduk dalam hotel kuarantin 7 hari. Selesai kuarantin keluar, bukan boleh terus buat umrah. Tengok tasrih, dah ada vaksin belum? Vaksin tu pula dah jadi satu rukun pula daripada umrah. Tak ada vaksin, tak ada nak apply Tawakkalna, nak masuk tunaikan umrah. Benda dah jadi susah, dan dia bagi masa pula 3 jam saja boleh buat umrah. 3 jam saja boleh masuk buat umrah. Lepas tu kena keluar, nak semayang Masjidil Haram, dulu boleh turun masuk semayang, lepas semayang boleh tunggu solat yang seterusnya, boleh keluar masuk suka hati. Lah ni dah tak ada dah. Lah ni bila masuk saja tu nak solat, nak kena mohon, nak kena minta tasrih, nak kena minta kebenaran untuk tunaikan solat. Masuk, selesai solat, dah kena keluar. Automatik kita punya Tawakkalna tu akan tukar color. Kita kena keluar, tak boleh nak terus semayang lagi. Setiap solat kena mohon, Zaman ni zaman yang sangat susah yang sedang kita lalui ni. Sebab tu tuan-tuan, pergi datang Mekah, datang Madinah, pejam mata dan rasailah rohaniat dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kat sini. Ini bukan hanya berkenaan dengan ibadat, ini bukan hanya berkenaan dengan kita, tapi ini berkenaan dengan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah Nabi dengan kerisauan agama, dengan kerisauan umat ni. Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tak kala Sayyidina Abu Bakar Siddiq dah siapkan ahli keluarga Nabi, ahli keluarga beliau. Sayyidatuna Abu Bakar Siddiq telah siapkan Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, anak dia. Tuan-tuan dan sekalian, anak Abu Bakar Siddiq ketika tu Sayyidatuna Asma sedang mengandung 7 bulan. Lebih kurang, riwayat ada kata 7 bulan, ada kata lebih pada 7 bulan. Perut dah besar dah masa tu. Dipersiapkan Abdullah binti Abu Bakar sebagai mata-mata, reki jalan, tengok keadaan musyrikin, macam mana keadaan mereka masa tu. Dihantar laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Amir ibn al-Fuhairah dulunya hamba kepada Abu Bakar Siddiq, dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, dimerdekakan menjadi maula Abu Bakar Siddiq. Kemudian Allah Ta'ala angkat darjat Sayyidina Amir ibn al-Fuhairah jadi salah seorang hafizul Quran di kalangan sahabat. Abu Bakar Siddiq siapkan dia menjadi orang yang bawa kambing, gembala kambing. Nanti kalau Nabi lalu jalanin, Abu Bakar lalu jalani, maka dibawa gembalaannya untuk hapuskan jejak tapak kaki Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq telah siapkan satu orang lelaki yang bernama Abdullah ibn al-Uraiqid. Abdullah ibn al-Uraiqid ni tuan-tuan, dia ni Google Maps. Kita nak guna Google Waze, gunalah, tak ada masalah. Sebab walaupun orang bukan Islam buat, tapi ada manfaat untuk kita. Abdullah ibn al-Uraiqid ketika jadi penunjuk jalannya Nabi SAW, dia ialah satu orang musyrik, satu orang yang belum Islam ketika tu. Nanti akhir dia akan masuk Islam juga. Dia dah standby. Abu Bakar Siddiq telah perintahkan, dia telah bayar upah dia untuk standby dengan kenderaan untuk bergerak hijrah menuju ke kota Madinah. Perjalanan daripada rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq di mana? Tuan-tuan, kalau pergi ke Mekah, tuan-tuan akan tengok ada hotel Hilton, escalator, naik ke atas, ada burung merpati tengah buat diving dekat dalam swimming pool kecil tu. Tuan-tuan naik tu ke atas, tuan-tuan akan dapati ada satu masjid kat situ, Masjid Abu Bakar. Dulu tu tapak tu semua ialah tapak rumahnya, di bangunan di hotel tu ialah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di belakang tu ada syariah hijrah menuju ke arah Misfalah. Tuan-tuan yang duduk dengan Andalusia biasa ambil hotel kat belah-belah belakang tu, Jauharat di Fairuz, Hotel Hanim Firdaus dekat belah-belah belakang tu, Arish Al-Falah kat belakang tu. Itu tarik hijrah. Jalan tu ke belakang, kalau straight terus menuju ke Ghar Thur. Jalan tu bukan menuju ke Madinah, jalan tu bertentangan dengan arah Madinah. Ini strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang sangat cerdik. Nabi adalah orang yang begitu pintar. Nabi bukan main redah berjalan, tak. Nabi susun strategi. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang paling agung, khairul anam, ciptaan yang paling baik, Allah bersama Rasulullah, tetapi Nabi nak ajar kita dalam perjalanan gerak dakwah dan hijrah kena ada strategi. Dalam menyempurnakan amalan harian kena ada strategi. Kita duk azam nak khatam Quran sebulan sekali, lepas tu azam tinggal azam tanpa buat apa-apa. Kita kena susun strategi. Kalau kita tahu kita tak mampu nak habiskan Quran satu hari satu juzuk, jadi kita buat strategi untuk kita habis. Macam mana nak buat? Sebelum subuh baca selai, lepas subuh baca selai. Sebelum zuhur baca selai, lepas zuhur baca selai. Sebelum asar selai, lepas asar selai. Sebelum maghrib selai, lepas maghrib selai. Sebelum isyak selai, lepas isyak selai. Dah jadi 10 helai, satu juzuk dah sehari. Istiqamah 30 hari, kita akan dapat khatam sebulan sekali Al-Quran. Dalam amalan kena ada strategi. Lepas tu doa. Nabi SAW keluar hijrah dengan tawakal sungguh kepada Allah, dengan ikhtiar yang maksimum. Tuan-tuan, daripada rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq nak menuju ke Ghar Thur, kalau ikut jalan syariah hijrah yang Nabi lalu tu sebenarnya lebih kurang juga dalam 5 km, 5-6 km jalan kaki, bukan naik teksi. Kalau naik teksi tahan pun dekat RM15, 15 rial, minta maaf. Nak sampai ke, kalau daripada depan hotel, hari tu saya tahan depan hotel Safa Tower tu 20 rial one direction, satu hala nak menuju ke Ghar Thur. Baru sampai kat kaki, tuan-tuan, baru sampai dekat kaki. Daripada kaki tu nak naik ke atas. Yang selama ni yang saya duk bayangkan, tuan-tuan, Ghar Thur ni landai, relax, naik jauh tapi relax, tak. Bila kita naik sendiri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nak tercabut jantung. Dia punya jalan ada masa landai, ada masa curam, ada masa lalu sisir gaung. Ya Allah, kami on the way balik hari tu tengok ada satu spot cantik nak ambil gambar, ada satu spot cantik nak ambil gambar. Masa nak turun, salah seorang daripada sahabat kami ambil handphone, angkat handphone jatuh. Masa handphone dia jatuh tu pun rasa macam jantung jatuh. Alhamdulillah tak jatuh, terus sampai bawah. Jatuh, ya Allah. Nak beritahu dunia ada lagi dalam hati ni. Handphone jatuh pun terkesan. Saya pernah cerita dulu, ada satu orang Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala anhu. Kita intercept cerita sekejap, kita masuk balik pada perjalanan hijrahnya Rasulullah.
Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah ni satu orang saudagar, satu orang imam dan satu orang yang sangat kaya. Dia ada perniagaan dia sendiri, dia jual jubah, dia jual macam-macam. Dia ada kapal dia sendiri. Kapal dia tu ialah kapal perniagaan. Satu hari dia sedang mengajar pelajar-pelajar dia, tengah mengajar, datang satu orang beritahu pada Imam Abu Hanifah, wahai imam, sesungguhnya kapal kamu terbakar, kapal kamu terbakar. Apa kata Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah tak kata apa, dia cuma diam. Tak lama dia tengok dekat dia punya dada dia. Lepas tu dia tengok depan, dia kata alhamdulillah. Dia terus mengajar macam biasa, seolah-olah tak ada apa. Kita bukan kata kapal yang terbakar tuan, handphone baru jatuh sikit dah check dah tuan. Bukan handphone yang mencala hati kita, astagfirullah, bercala dah. Kereta bercala sikit, aduh kita stres 3 minggu tak boleh. Sembang sambil drah kereta dekat plus nak balik ke Kedah contoh. Sembang tekan minyak over limit sikit ya, 120 tu cak kena, aduh, kena speed trap. Sepanjang perjalanan murung. Sebab apa? Speed trap RM300 melepas tuan-tuan, 300 Saudi 3,000 cap sekali, 3,000. Agak-agak kalau Malaysia buat peraturan cap sekali speed trap 3,000, agak-agak berapa ramai kes bunuh diri yang akan meningkat kat Malaysia disebabkan speed trap. Ya Allah, dunia menggoncangkan hati saya. Dunia mudah betul goncang hati kita. Sikit datang ujian, hati dah terkesan. Saya lah yang bercakap sendiri. Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullah, kapal terbakar. Datang satu orang kata kapal terbakar, tengok dekat dada, alhamdulillah. Tak lama datang balik orang tadi kata, ya imam, wahai imam, yang kapal yang terbakar tadi bukan kapal kamu, kapal orang lain. Khabar gembira wahai imam. Apa kata Imam Abu Hanifah? Dia tak kata apa-apa, dia tengok balik dekat jantung dia. Dia pun kata alhamdulillah. Pelajar pelik, hak yang tanya tadi, hak yang datang bagi berita tadi pun pelik. Apa dia kata? Dia kata, wahai Imam Abu Hanifah, aku hairan. Tadi kami cerita kapal kamu terbakar, kamu kata alhamdulillah. Lepas tu bila kami kata kapal kamu tak terbakar, terbakar kapal orang lain pun kamu kata alhamdulillah. Imam Abu Hanifah kata, sesungguhnya aku bila mendengar berita yang kamu kata kapal aku terbakar, aku tengok pada hati aku, dan hati aku sikit pun tak bergoyang, sikit pun tak bergoncang, sikit pun tak berubah. Aku kata alhamdulillah. Kemudian bila kamu kata kapal yang terbakar tadi bukan kapal aku, kapal orang lain, aku tengok balik dekat jantung aku, kat hati aku pun sikit pun tak berubah. Aku kata alhamdulillah. Ini dia orang akhirat. Ini orang akhirat. Apa saja ujian yang datang pada dia, apa saja perkataan orang pada dia, pujian, cacian, hinaan, dia tetap macam tu. Hati dia untuk Allah, hati dia untuk redha Allah, hati dia bukan untuk siapa-siapa. Ini orang yang benar memiliki iman seperti mana iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih tu sifat manusia. Sifat manusia ni tak boleh berubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Sesungguhnya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah bashar, manusia, mithlukum, seperti kalian. Yuha ilai, cuma Allah bagi kepada ku wahyu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kami naik sendiri Jabal Thur? Ya Allah, saya cadangkan pada tuan-tuan sekalian, lepas ni kalau datang Mekah, bawa tracksuit, bawa kasut, panjat Jabal Thur. Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan nanti boleh buka page Creative Warrior YouTube. Dekat YouTube Creative Warrior, saya ada upload video kami panjat Jabal Thur minggu lepas. Tuan-tuan boleh tengok sendiri macam mana perjalanan, macam mana nak tercabut jantung ketika perjalanan. Kami naik asar, kami naik lepas asar lebih kurang pukul 6 petang, 6 lebih, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 9.30 lebih kurang kami baru sampai kat puncak. Sembahyang maghrib kat tengah jalan. Ajaib Jabal Thur ni tuan-tuan, dekat tengah-tengah tuan-tuan akan jumpa orang Pakistan jual air, siap ada ice box lagi kat situ. Macam mana lepa angkut ice box naik pun tak tahu. Masya Allah. Ustaz Magat Kabir, jom lepas ni Ustaz kita main, kita insya-Allah banyak lagi. Kami insya-Allah nak banyak lagi tu pun 2-3 kali nak kena fikir. Tapi insya-Allah untuk jejak cinta ni insya-Allah
Saya masa panjat tu yang pertama sekali ketika tu umur Rasulullah berapa? Umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika daki Jabal Thur, umur baginda lebih kurang 53 tahun umur baginda. Bukan 30 lebih, bukan 40 lebih. Umur baginda ketika panjat Ghar Thur tu, Jabal Thur tu 53. Umur Sayyidina Abu Bakar apa? Lebih kurang 51. Maka 50-an panjat untuk agama. Allah Subhanahu wa taala pilih Abu Bakar Siddiq menjadi orang yang mengiringi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kalau kita tengok, kita baca surah berkenaan zahir fizikalnya Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar bukan macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar badan besar, ada badan yang tegak. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam sirah diceritakan kurus badan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau tengok pada wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni, nampak tulang dekat pipi ni, nak kata kurusnya wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau imam, jadi imam baca Quran, pasti dia akan bergoncang menangis. Sebab tu ketika mana hujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak larat dan nak bangun untuk imamkan sahabat bersalat. Apa kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar Siddiq untuk imamkan manusia, untuk imamkan mereka bersalat. Sayyidatuna Aisyah kata, ya Rasulullah, suruh Umar boleh tak? Sayyidina Abu Bakar, bapa aku kurus, bapa aku kalau mengaji, kalau baca Quran dia akan menangis tak esak-esak, boleh tak kalau suruh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar? Nabi kata, wallahi fal muru Abu Bakar. Bahkan suruh juga Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq kurus, Abu Bakar Siddiq kecil badannya, tetapi Abu Bakar Siddiq kuat hati dia, kerana dalam hati dia ada satu ketul cinta yang cukup sempurna kepada agama dan Rasulullah. Dalam hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq tak ada apa-apa melainkan hanya untuk Allah dan Rasul. Orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi pendamping Rasulullah yang paling tepat ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi tanya soalan kepada para sahabat, man asbaha minkum sa'iman? Siapa di kalangan kamu hari ini bangun pagi puasa? Sahabat diam semua. Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, man ada minkumul yawma maridan? Siapa di kalangan kamu hari ini bangun pagi, bangun hari ini sempurnakan ziarah orang sakit? Semua sahabat diam. Abu Bakar Siddiq kata, ana ya Rasulullah. Man attaba'a minkum janazatan? Siapa di kalangan kamu hari ini yang ikut jenazah, sempurnakan jenazah? Sayyidina Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. Man at'ama minkum miskinan? Hari ini siapa di kalangan kamu yang bagi makan orang miskin? Abu Bakar Siddiq kata, ana ya Rasulullah. Nabi begitu, majtama'an nafil imri illa dakhala al-jannah. Siapa saja yang ada setiap daripada amalan-amalan tadi, semua dihimpunkan dalam diri dia, untuk dia syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq sentiasa ke depan. Dia ikut Nabi bukan satu kebanggaan, tapi itu satu tanggungjawab dan cinta. Ketika perjalanan kejap-kejap Abu Bakar kat depan, ketika perjalanan tu kejap-kejap Abu Bakar kat belakang, kadang-kadang Abu Bakar kat kanan, kadang-kadang Abu Bakar kat kiri. Sehingga Nabi SAW tanya, ya Abu Bakar, kenapa ni? Sekejap depan, sekejap belakang, sekejap kanan, sekejap kiri. Ya Rasulullah, sekejap bila aku kat depan, aku risau akan ada orang datang untuk susahkan kau daripada belakang. Aku duduk belakang. Bila aku duduk belakang, aku fikir ada orang akan datang dan ganggu kau di sebelah kanan. Aku duduk sebelah kanan. Kadang-kadang aku rasa aku duduk sebelah kiri. Begitu keadaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, risau sangat dengan Nabi. 2 kilometer yang cukup payah mendaki Jabal Thur. Akhirnya sampai di atas, ada satu gua yang kalau tunduk sikit saja nampak orang kat dalam. Tuan-tuan buka dekat YouTube ni, tuan-tuan tengok sendiri. Saya buat video tu daripada bawah sampai kami masuk tu dalam gua tu. Alhamdulillah, mainlah musim sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni tak ada siapa, kami boleh duduk dalam gua tu sampai sejam. Itu alhamdulillah dapat duduk dalam gua tu sejam. Orang semua dah turun dengan kami kat atas tu dalam gua. Sampai dekat depan gua, apa Abu Bakar Siddiq beritahu, ya Rasulullah, izinkan aku masuk dulu. Kalau ada benda yang berbahaya, agar nyawa aku dikedepankan untuk perkara ni. Mereka ialah orang yang sanggup bagi nyawa untuk agama. Jan bi de denge, lekin
sunnat mein nahi chorenge. Nyawa mereka sanggup bagi untuk agama, tapi sunnah agama ni mereka sekali-kali takkan tinggalkan. Tuan-tuan puan-puan sekalian, apa yang berlaku, Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk, ditutup lubang-lubang yang ada. Tapi kalau tuan-tuan pergi sekarang ni Jabal Thur, dah tak ada lubang dah lah. Orang Pakistan dah renovate dah. Dalam gua tu pun lepas renovate tuan-tuan. Dengan gua tu lepas renovate, bagi rata, lepas renovate siap letak sejadah-sejadah. Kalau duduk pun selesa ni. Kalau bagi orang Pakistan ni tuan-tuan, siap-siap dalam gua Thur pun lepas berikon. Alhamdulillah, sejuk keadaan dalam tu. Kami duduk, saya terbayang-bayang macam manalah ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baring di atas ribanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itulah riba yang Nabi sering kali letakkan kepala Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semua lubang-lubang ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar, satu lubang diletakkan kaki dia. Ada binatang berbisa yang berada di dalam lubang tadi telah gigit pada kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menyebabkan kesakitan. Tahan sakit, tak mau bagi kekasih dia bangun. Kita kalau sakit sikit pun dah menggelupur kadang-kadang. Tapi ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang baring atas riba Sayyidina Abu Bakar, ketika mana kaki beliau telah digigit, dikenakan dengan binatang, dengan benda berbisa. Apa kata Abu Bakar? Tak kata pun senyap ya. Tahan sakit, air mata menitis kena wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbangun. إذ قال له لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Tuan-tuan buka surah At-Taubah ayat ke-40. Ketika Allah beritahu dia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di antara dua orang tadi, dia mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan, berapa hari bulan Nabi keluar pada rumah Nabi? Nabi keluar daripada rumah Nabi pada tanggal 27-26 Safar, bergerak menuju ke Jabal Thur. 27, 28, 29 hari bulan Safar, Nabi turun daripada Jabal Thur. Disiapkan kenderaan oleh Abdullah ibn Uraiqi untuk menuju perjalanan hijrah yang masih panjang, 400 lebih lagi kilometer nak sampai ke Madinah. Tuan-tuan, saya teringat 3 hari 3 malam Nabi duduk dalam gua tu. Abdullah ibn Abu Bakar Siddiq menjadi mata-mata mereka, memerhati keadaan orang Quraisy. Tuan-tuan, orang Quraisy diisytiharkan pula di Mekah, siapa saja yang dapat tangkap Muhammad dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati, hadiah untuk dia 100 ekor unta. Tuan-tuan, orang-orang muda, orang-orang tua, mereka menginginkan hadiah ni, berselerak keluar daripada Mekah. Ada ke celah-celah bukit, tak ada satu gunung, melainkan mereka semua telah telusuri semata-mata untuk dapatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah Ghar Thur. Mereka dah sampai dekat situ. Keajaiban Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala jadikan sarang laba-laba kat situ. Allah Subhanahu wa taala jadikan merpati di depan tu, sehingga yang paling cerdik dalam pencarian jejak pun, mereka tahu tanah ni pukul berapa, bila ada orang lalu, mereka tahu. Tapi bila sampai dekat depan Gua Thur, mereka tengok, kalau ada orang yang lalu, pasti tempat ni tak dipenuhi dengan sarang laba-laba, pasti dah pecah. Dah tak ada. Begini keadaan. Kalau orang Islam, kalau tak ada siapa nak jadi pembenteng untuk agama ni, untuk mempertahankan agama ni, Allah Ta'ala boleh guna binatang. Dulu ketika mana tentera Abraha dengan gajah nak serang kota Mekah, ketika mana sampai ke Wadi Muhassar, tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, tuan-tuan buat haji, bahagian Mina, ada satu lembah, ada satu wadi kat sana. Di situlah tempat yang namanya Muhassar. Disitulah berkumpulnya tentera-tentera Abraha ketika mereka mengatur strategi untuk merobohkan Kaabah. Daripada situlah Allah Subhanahu wa taala menghantar ababil. Manusia tak mau mempertahankan agama, mempertahankan rumah Allah. Allah guna burung dengan batu kecil. Tak ada guna tank, tak ada guna senapang, tak ada guna bom, tak ada guna benda keras-keras berat-berat. Guna burung kecil dengan batu kecil.
selesai. Allah cerita dalam surah Al-Fil, Allah nak beritahu agama ni tak perlukan siapa-siapa, agama ni tak perlukan apa-apa. Allah sikit pun tak terkesan dengan sifat hamba dia. Kalau seluruh manusia, seluruh dunia buat keputusan untuk tak mau bantu agama Allah, Allah guna semut untuk bantu agama, Allah guna burung untuk bantu agama, Allah gunakan binatang-binatang untuk bantu agama. Tapi kalau kita mempersiapkan diri kita untuk bantu agama, hakikatnya kebaikan tu untuk kita. Faman jahada fa innallah yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang bermujahadah, hakikat mujahadah tu adalah untuk diri dia sendiri. Barang siapa yang bermujahadah, faman jahada, barang siapa yang berjihad, bermujahadah, hakikatnya mujahadah tu untuk diri dia sendiri, bukan untuk Allah. Allah tak perlukan apa-apa daripada siapa-siapa. Allah ialah Tuhan, Allah Malik, Allah Raziq, Allah ialah pemilik segala-galanya kerajaan langit dan bumi. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah ialah pemilik tentera-tentera langit dan bumi. Tuan-tuan sekalian, Sayyidatuna Asma, bila kami naik sampai kat tengah, nampak Menara Jam, nampak kawasan-kawasan Mekah. Saya terbayang macam mana keadaan Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Kami ni tak mengandung, dia lah perut besar lah juga, buncit lah sikit kan. Tapi Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar Siddiq mengandung. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar pada rumah Nabi SAW, dah bergerak dalam perjalanan hijrah, Abu Jahal datang rumah dia. Abu Jahal tanya, bapak kamu mana? Sayyidatuna Asma cuma kata, aku tak tahu. Tuan-tuan, Abu Jahal telah tampar muka Sayyidatuna Asma kan, pecah bibir ni, jatuh dalam keadaan mengandung, kena pukul dengan Abu Jahal. Mereka begitu nak bunuh Nabi SAW. Mereka begitu menginginkan kematian pada Nabi SAW, penentangan maksimum pada Nabi. Mereka dah tuduh Nabi macam-macam sebelum ni. Sekarang ni setiap tuduhan mereka sikit pun tak bagi kesan pada Nabi. Nabi ialah da'i, Nabi ialah orang yang buat apa, sanggup buat apa saja untuk agama ni sampai pada kita semua. Sayyidatuna Asma, kerana dia mengandung, dia boleh pakai baju besar. Dia telah sembunyikan makanan-makanan di bawah perut dia, di dalam baju dia. Diangkat bawa bertemu dengan Rasulullah SAW. Saya fikir kalau Rasulullah naik ke Jabal Thur, Abu Bakar Siddiq naik Jabal Thur, ya, walaupun umur mereka 50-an, tapi mereka lelaki. Sayyidatuna Asma radhiyallahu ta'ala anha ni perempuan mengandung, tapi kerana mereka faham inilah agama, inilah tanggungjawab, walaupun mereka kena susah, walaupun mereka sedang mengandung, apa jua keadaan, pengorbanan boleh diberikan untuk agama. Ada orang letak syarat untuk berkorban untuk agama. Saya mesti macam ni baru saya boleh macam ni. Saya minta maaf lah, saya tak ada duit, jadi saya tak boleh nak bantu agama sangat. Saya minta maaf, saya tak ada masa, jadi saya tak boleh nak bantu agama. Saya minta maaf, saya tak ada kekuatan. Apa yang ada pada Sayyidatuna Asma masa tu? Apa yang ada pada Sayyidatuna Asma? Dia cuma wanita yang mana suami dia sedang keluar dalam bersafar, Sayyidina Zubair ibn al-Awwam. Kalau sempat, kalau tak sempat kita tak cerita nanti. Sebab dalam perjalanan Nabi tersempak juga dengan Sayyidina Zubair ibn al-Aswad, Sayyidina Zubair ibn al-Awwam, perjalanan balik daripada tijarah menuju ke Mekah. Nabi bukan orang yang pertama keluar hijrah. Kita baca, kita duduk nyanyi setiap kali masuk awal Muharram kan, kita duduk nyanyi lagu Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Tuan-tuan, peristiwa hijrah satu Muharram bukannya perjalanan Nabi keluar berumah, tak, perjalanan sahabat. Sahabat pertama yang keluar hijrah ialah pada tanggal 1 Muharram. Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu pun susah, pun payah.
Mereka gerak sekeluarga tuan. Ummu Salamah, Abu Salamah, anak mereka Salamah, tiga-tiga keluar nak pergi mana? Nak hijrah. Sampai kat tengah perjalanan apa jadi? Ditahan oleh keluarga. Ummu Salamah kata, wahai Abu Salamah, kalau kau nak pergi, kau pergi. Ini anak kami. Ummu Salamah ni anak kami. Kami tak izinkan dia pergi. Kerana agama, mereka berpisah. Abu Salamah pergi, Ummu Salamah terpaksa tinggal. Hari-hari nangis. Datang pula keluarga Abu Salamah, jumpa keluarga Ummu Salamah. Wahai keluarga Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, anak kamu, tapi anak dia, cucu kami Salamah, cucu kami nak Salamah. Pisah pula anak dengan ibu. Tadi suami isteri, 3 orang tuan-tuan. Bapa dah sampai Madinah, ibu duduk dengan keluarga ibu, anak duduk dengan keluarga bapa. 3 hari berlalu dengan tangisan. Ini pengorbanan untuk agama. Kalau tuan-tuan nak tahu agama yang sedang kita lalu, yang kita tak rasa apa-apa dalam setiap ibadat kita, ini harga dia. Abu Salamah sampai ke Madinah tanpa isteri dan anak-anak. Ummu Salamah duduk di kota Mekah, bukan boleh duduk dengan anak, kena pisah pula dengan keluarga mereka. Sehingga kan setiap hari tangisan yang membebankan hati keluarga. Kesian jadi mereka, keluarga Ummu Salamah kesian, keluarga Abu Salamah jadi kesian. Akhirnya disatukan balik anak dengan ibu ni, barulah mereka dapat keluar hijrah, barulah sampai di Madinah, barulah dapat duduk dengan suami mereka. Tuan-tuan, barulah bersatu balik Abu Salamah, Ummu Salamah, anak dia Salamah. Berapa lama? Tak lama tu datang perang Badar. Pergi perang Badar, Abu Salamah cedera teruk. Datang perang Uhud, pergi perang Uhud, makin teruk cedera. Syahid Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Hijrah berpisah kerana agama, berperang, syahid. Abu Salamah begitu sayang dengan Ummu Salamah pun sayang dengan Abu Salamah penuh. Ummu Salamah kata pada Abu Salamah, wahai Abu Salamah, apa kata kita buat perjanjian? Kalau aku mati, kamu jangan kahwin lagi dengan siapa-siapa orang lain, wahai Abu Salamah. Dan kalau kamu mati, wahai Abu Salamah, aku Ummu Salamah takkan kahwin dengan siapa-siapa orang lain. Tapi nak beritahu Abu Salamah orang yang faham agama, orang yang hidup untuk agama, orang yang tahu kehidupan dunia sementara hanya untuk berkorban untuk agama. Apa kata Abu Salamah? Abu Salamah kata, wahai Ummu Salamah, kalaulah aku syahid, aku mati, kahwinlah dengan orang yang lebih baik daripada aku. Ummu Salamah dalam jantung hati dia fikir, tak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Abu Salamah lah suami yang terbaik, Abu Salamah lah suami yang paling baik. Sehinggalah tiba masa ketetapan Allah, takdir syahidnya Abu Salamah. Ummu Salamah teringat doa yang Nabi ajar. Apa dia? Allah firman dalam Quran, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, Allah uji dengan musibah, baca 3 kali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baca 3 kali. Sambung, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagi pahala atas ujian musibah yang menimpa kami, dan gantikanlah yang lebih baik. Ummu Salamah kata, aku baca doa ni kerana doa ni diajarkan oleh Nabi, tetapi dalam hati aku tak fikir ada siapa-siapa selain daripada Abu Salamah yang lebih baik dalam dunia ni. Tuan-tuan, tak apa lama Umar Al-Khattab masuk meminang. Reject Umar Al-Khattab. Tak apa lama Abu Bakar Siddiq pula masuk meminang, kena reject juga Abu Bakar Siddiq. Dan tuan-tuan, perempuan sekalian, tak apa lama lepas itu Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masuk meminang. Maka jadilah Sayyidatuna Ummu Salamah daripada kalangan ummahatil mu'minin, azwajum mutahharah. Ummu Salamah akhirnya menjadi isterinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mereka berkahwin untuk agama. Sebab tu dalam perkahwinan mereka tekan hati perasaan mereka untuk agama. Hari ini perkahwinan kita untuk apa? Hati perasaan kita untuk agama. Jiwa, diri, harta, masa, seluruh yang ada pada diri kita, tak ada satu pun milik kita. Berapa ramai orang yang telah menyerahkan hati dan perasaan dia untuk dunia.
maka dia telah membuka peluang kekecewaan dunia untuk masuk dalam kehidupan. Tak kala kita bagi dunia masuk, kita sedang buka jendela kekecewaan untuk serbu masuk dalam rumah kita, dalam rumah hati dan perasaan kita. Berapa ramai orang stres dalam kehidupan dunia dia, bukan sebab ujian dan musibah, tetapi dia telah buka ruang kekecewaan dengan memberikan hati dia kepada dunia. Jangan bagi hati pada suami, kecewa kita. Jangan bagi hati pada isteri, kecewa kita. Bagi hati kepada Allah. Kita akan lihat ke dunia ni daripada sudut pandangan akhirat, yang mana itulah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar Siddiq bawa makanan naik Jabal Thur. Ketika tu tak cukup tali, dan tali cuma ada satu untuk ikat makanan, tak cukup tali. Dia perut besar, bawa anak mengandung. Apa yang dia buat? Dia ambil tali dia telah kerak dua. Nabi melihat keadaan ni, Nabi SAW kagum dengan mujahadahnya Sayyidatuna Asma. Inilah wanita yang memiliki hati pejuang. Inilah wanita yang memiliki hati da'i. Inilah wanita yang memiliki hati untuk umat yang datang pada agama. Inilah wanita yang telah korbankan kekuatan zahir fizikal dia untuk semata-mata melunaskan cinta kepada Allah. Dipecah, dikoyak dua. Akhirnya Nabi telah gelarkan Sayyidatuna Asma dengan satu panggilan, apa dia? Zatin naqatain, pemilik dua tali. Tak ada gelaran, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam sirah, yang digelar dengan gelaran Zatin naqatain, itulah Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan, Sayyidatuna Asma, bila 3 hari Nabi duduk dekat Jabal Thur, berapa hari bulan? 27 Safar, 28 Safar, 29 Safar. 3 hari Nabi duduk kat Jabal Thur. Nabi turun daripada Jabal Thur. Nabi turun daripada Jabal Thur. Bila Nabi turun daripada Jabal Thur, Nabi bergerak menuju ke Madinah. Nabi bergerak menuju ke Madinah. Perjalanan yang cukup jauh, perjalanan yang cukup mujahadah, perjalanan yang cukup payah. InsyaAllah kalau nak cerita semua akan ambil masa sangat panjang. Saya cuma nak cerita kat tuan-tuan perempuan sekalian, ketika mana Nabi turun bersama dengan penunjuk jalan Abdullah ibn al-Uraiqi, Nabi lalu ke satu tempat daripada kota Mekah lebih kurang 90 km. Nama tempat tu Wadi Qudayd. Wadi Qudayd ni tuan-tuan, Nabi bertemu dengan satu kemah Badui. Kemah Badui yang di dalamnya ada satu orang wanita. Ada satu orang wanita, yang mana wanita tu duduk seorang-seorang, wanita tua. Abdullah kenal wanita ni pun kenal Abdullah. Wanita ni tak kenal Abu Bakar Siddiq, wanita ni tak kenal Umar apa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apakah kamu ada sikit makanan minuman, kami sedang bermusafir. Wanita tu bernama Ummu Ma'bad radhiyallahu anha, masa tu belum Islam, nanti dia akan Islam. Bila ditanya kepada beliau, kata Ummu Ma'bad, aku tak ada apa-apa makanan, aku tak ada makanan. Ada satu kambing kecil dekat, kambing yang tua yang nampaknya uzur di hujung kemah tersebut. Ditanya, tu kambing tu, kalau kau izinkan boleh kami perah susu daripada kambing. Tuan-tuan, suami Ummu Ma'bad ni keluar. Pergi mana? Pergi ke padang pasir, gembala kambing, bawa kambing-kambing mereka makan. Tapi kambing tu ditinggalkan sebab kambing tu dah tua, kambing tu dah pencin, kambing tu dah tak boleh berjalan, kambing tu dah tak boleh nak buat apa-apa, kambing tu di sana. Maka Nabi minta izin, kalau kamu izinkan kami nak perah susu kambing ni. Ummu Ma'bad pun heran, kambing tu dah tua, macam mana nak ada susu? Maka diizinkan. Nabi SAW pergi pada kambing tadi, diletakkan tangan baginda Nabi yang berkat pada tempat susu tadi. Maka tempat susu tadi telah kembung. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ambil bekas, diperah susu oleh Nabi SAW, sehingga tempat tu penuh susu, diminum oleh Rasulullah, diminum oleh Abdullah ibn Uraiqi, diminum oleh Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan perempuan sekalian, dalam keadaan selesai mereka minum, kenyang, dah puas, Nabi perah lagi susu, penuhkan balik bekas tadi, dan Nabi SAW tinggalkan Ummu Ma'bad di situ. Nabi teruskan perjalanan menuju ke Mekah, ke Madinah.
Suami Ummu Ma'bad pulang dengan kambing-kambing, tengok ada bekas penuh dengan susu. Maka ditanya oleh Abu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, ni susu penuh ni mana dapat? Ada sekumpulan lelaki datang dengan Abdullah ibn al-Uraiqi tadi, dia yang perah susu pada kambing ni. Kambing ni, kata Abu Ma'bad, kamu jangan buat satu cerita, cuba beritahu aku betul-betul. Demi Allah, kata Ummu Ma'bad, sesungguhnya lelaki tu aku lihat sendiri dengan tangan baginda yang berkat telah memerah susu keluar daripada kambing tu. Kambing tu dah tua. Ceritakan sifat daripada aku, kata Abu Ma'bad. Tuan-tuan kalau buka dalam kitab sirah, antara sifat yang cukup detail diceritakan oleh satu orang wanita tua yang berada di tengah padang pasir, Sayyidatuna Ummu Ma'bad, yang pertama kali jumpa Nabi. Dia telah ceritakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat detail. Apa kata Ummu Ma'bad? Seolah-olah aku melihat bulan purnama turun. Begitu cantik keadaan rupa paras dia. Wasimun qasim. Wasim makna dia sekali tengok cantik, tengok kali kedua makin cantik, tengok kali ketiga makin cantik. Ini wasim. Wasimun qasim. Ada orang yang mata dia cantik, kadang hidung dia tak apa elok sangat, mulut dia cantik. Ada orang yang mata cantik, ada telinga dia cantik. Ada orang yang kecantikan dia daripada tempat-tempat yang tertentu. Dan kata Ummu Ma'bad, lelaki ni ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasi. Seluruh daripada anggota wajah Nabi, tubuh Nabi ialah memiliki kecantikan yang sangat sempurna. Tak ada satu tempat pun yang tak sempurna daripada keadaan wajah, sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, kambing tadi tu, saya bela kambing. Ada kawan-kawan yang sedang menonton ni, Fayat, Fayat bermurah hati, itu semua geng-geng yang bela kambing dengan saya tu, Masya Allah. Kambing ni tuan-tuan 7 tahun 9 tahun lah maksimum umur kambing. Kalau tuan-tuan nak tahu kambing tua tadi tu yang Nabi perah susu tu, wafat Nabi, kambing tu hidup lagi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, kambing tu hidup lagi. Sayyidina Umar wafat, kambing tu hidup lagi. Kambing tu wafat, kambing tu mati ketika zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Nak beritahu keberkatannya Rasulullah. Orang yang bergerak di dalam jalannya dakwah, sentuhan dia, pandangan dia, apa saja yang berlalu daripada kehidupan dia, Allah hadirkan keberkatan. Sebab tu tuan-tuan perempuan sekalian, dakwah ni bukannya kerja ulama saja. Dakwah ni bukan hanya kerja ustaz-ustaz, tapi dakwah ni kerja kita semua. Siapa saja buat keputusan untuk bantu agama Allah, Allah sebut apa? In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Sekiranya kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu, Allah kuatkan, Allah tetapkan keadaan pendirian kamu, Allah tetapkan kaki-kaki kamu. Kata ulama, in tansurullah makna dia apa? Sebanyak mana kita bantu agama Allah, sebanyak tu Allah bantu kita. Sebanyak mana kita bantu agama Allah, sebanyak tu Allah bantu kita. Kita harap kehidupan kita mudah, tapi kita selalu berkira-kira nak bagi masa untuk agama. Kita kalau berniaga, bak duit, bak rumah, bak apa perniagaan lah yang datangkan pulangan duit, Masya Allah laju. Saya sebenarnya yang bercakap pun sama. Tapi bila sampai masa untuk bagi korban untuk agama, kadang-kadang kita duk fikir, berkira-kira. Tuan-tuan, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran? Allah beritahu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adullukum ala tijarah, ingatkah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan, tujikum min azabin alim, perniagaan yang akan mengeluarkan kamu daripada azab yang pedih, azab dunia dan azab akhirat. Azab dunia apa dia? Azab dunia ni stres, depression, sakit jiwa, sakit hati dengan ujian yang Allah bagi. Orang lain kena uji macam dia juga, tak stres, teruk macam dia. Sebab apa? Bukan masalah ujian, masalah dosa yang belum lagi diampunkan oleh Allah. Tuan-tuan, intan surul apa nama, hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim, nak keluar daripada ujian ni, niaga dengan Allah.
sambut perniagaan Allah. Apa dia? Tu'minuna billah. Pertama sekali beriman kepada Allah. Nak iman macam mana? Nak dapatkan iman ni macam mana? Hari-hari cakap kebesaran Allah. Kenapa iman kita kadang-kadang meningkat? Kenapa iman kita kadang-kadang berkurang? Sebab kita kadang-kadang cakap pasal Allah, pasal akhirat, kadang-kadang kita cakap pasal dunia. Bila kita cakap pasal dunia, iman kita turun. Bila kita cakap pasal akhirat, iman kita meningkat. Itu formula dia. Kalau kita hari-hari cakap pasal akhirat, Allah, 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 akhirat, iman kita meningkat. Kalau hari-hari cakap pasal dunia, 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 iman kita berkurang. Tuan-tuan sekalian, banyak cakap pasal Allah. Tu'minuna billah wa rasulih, dan yakin, hanya Nabi SAW, jalan Nabi yang akan bawa kepada jalan kejayaan, yang akan kita bertemu dengan Nabi di akhirat nanti. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan tuan-tuan dan puan sekalian, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjuanglah di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri kamu. Ada harta bagi harta. Kita sedang ada diri kita kan, dengan kita tak mati lagi, semua kat ada diri masing-masing kan. Bagi diri kita untuk agama Allah, turun, terjun dalam perjuangan dakwah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kamu kalaulah kamu tahu. Apa keuntungan dalam perniagaan ni? Allah beritahu yang pertama, yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampunkan kamu dosa-dosa kamu. Keuntungan pertama, Allah ampunkan dosa. Ada orang kata, so what? Kalau Allah ampun dosa, apa dapat? Tuan-tuan, kalau nak tahu, yang stres, ujian, masalah dalam kehidupan kita bukan sebab ujian. Stres sebab dosa yang Allah belum ampunkan. Ulama kata kerana dosa daki yang melekat pada badan kita, ini yang menyebabkan kita stres, kecewa, jam dalam kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, istighfar banyak pada Allah, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah, kerana dengan keampunan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, Allah Taala akan jadikan ketenteraman dalam jiwa kita. Berapa ramai orang yang diuji dengan ujian yang sama. Dua orang aksiden, dan yang seorang patah kaki, hak seorang ni pun patah kaki, hak yang seorang patah kaki dia tak stres sangat pun. Sebab apa? Dalam hati dia ada Allah, dia faham segala-galanya milik Allah, dan dia istighfar agar Allah ampunkan dosa. Dia relax dalam ujian dia. Yang seorang lagi stres, ujian, tension, sebab dia rasa kaki dia punya. Dia rasa kaki itulah dia punya. Dia rasa kaki itulah milik dia, sehingga dia rasakan milik dia telah diambil. Dia stres. Hakikatnya apa dia? Hakikatnya ialah kaki itu sedang hakikatnya hati dia sedang dimiliki dosa yang belum diampunkan. Minta ampun kepada Allah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dalam syurga, khalidina fiha, selama-lamanya dalam tu. Dan Allah berkata, wa masakin tayyibatan fi jannati adn, dan Allah Taala akan siapkan tempat-tempat yang begitu baik. Jannati adn, dzalikal fawzul azim. Allah berkata, itulah keuntungan yang azim, yang paling agung. Wa ukhra tuhibbunaha, Allah bagi promosi pula. Ada lagi Allah kata, wa ukhra tuhibbunaha, ada lagi benda yang akan dibentangkan kepada kamu. Kamu akan gembira, kamu akan suka nak dapat benda ni. Apa dia? Nasrun minallahi wa fathun qarib, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan pembukaan kemenangan yang dah dekat sangat dah. Sikit je lagi, bagi masa untuk agama, sikit je lagi Allah akan bantu kita. Wa basyiril mu'minin, sampaikan khabar gembira daripada semua orang beriman. Sampaikan khabar gembira daripada semua orang beriman. Ini perniagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perniagaan yang pasti tak ada rugi ni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kunu ansarullah, jadilah pembantu agama Allah. Kama qala al-hawariyun, seperti mana orang Hawariyun kata apa? Nahnu ansarullah, kami ni pembantu agama Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita niat, kita azam untuk jadi pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kehidupan kita. Allah akan tenteramkan hati dan jiwa kita. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian.
Jazakumullah khairan kasiran, insya-Allah semoga Allah Taala terima kita, Allah guna kita, Allah pilih kita untuk menyempurnakan agama dalam keadaan Allah redha dan terima kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya dzal quwwati al-matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hdina wahdina sami'a waj'alna sawabal liman ihtada. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Tuhan yang beri kebaikan pada kami, Tuhan yang tak henti-henti melihat kami dalam keadaan inginkan kebaikan daripada kami. Wahai Allah, ampunkan dosa kami dan umat ni. Ya Allah, hidayat untuk umat ni. Ya Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, tolonglah gunakan kami untuk agama. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa umat ni, ampunkan dosa mak ayah kami, anak isteri kami, guru-guru kami dan semua. Wahai Allah, umat ni. Wahai Allah, kami tak pandai nak buat kerja dakwah ni. Kau bantu kami, ajar kami kalau kami salah, betulkan kami wahai Allah kalau kami tak betul. Wahai Allah, tolonglah wahai Allah, Kau jadikanlah kami hamba yang sempurna, yang istiqamah dalam jalan-jalan agama. Kami tak pandai ya Allah untuk buat kerja dakwah ni. Kau betulkan akhlak kami, betulkan percakapan kami, islah seluruh ahli keluarga kami, pilih seluruh zuriat keturunan kami. Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Di kalangan kami ada yang sakit, diuji dengan masalah Covid dan sebagainya. Ya Allah, Kau angkatlah penyakit-penyakit ni daripada kami ya Allah. Kau angkatlah penyakit ini daripada alam ni ya Allah. Kau jadikanlah kami, hati-hati kami yang rindu dengan masjid-masjid dapat sempurnakan sunnah-sunnah yang sempurna di masjid-masjid kami ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada diuji masalah hutang, Kau selesaikanlah. Ada yang diuji dengan masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Khasiat sebegini sama ada kita sedar tak sedar, tetap ada khasiatnya. Ustaz, baru hari ini ana tahu ni sebagai pendinding. Ya, selama-lama ni kita tak tahu kan? Memang akan ada, walaupun kita tahu ke tak tahu ke. Bila kita dah tahu, makin yakin tu maksudnya. Pilihlah mana satu kita ya. Kita mesti cari yang paling ringkas. Nah.